Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh. Kita telah masuk ke dalam kitab yang ke-15, Kitabul Azkar. Kitab yang menyebut tentang hadis-hadis yang menggalakkan zikir dan cara-cara untuk berzikir, kelebihan dan kaifiat zikir yang maksur, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita belajar ni, kita ada panduan macam mana nak berzikir dan apa zikir yang kita nak baca. Daripada kita duk berzikir entah mari di mana, duk kutip ambil dalam buku-buku yang tidak ada sumber yang asli, maka inilah zikir kita yang kita yakin dan percaya dengan sanad yang ada daripada imam-imam hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam istilah ni panggil zikir bersanad. Sekarang ni orang duk sibuk dengan nak sanad ni, jadi kita pun kemukakan kepada jemaah zikir bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-244, Babu Fadli Zikri wal Hassi alaih. Bab kelebihan, keutamaan zikir dan anjuran ataupun galakkan supaya berzikir. Kelebihan satu, galakkan kita, suruh kita berzikir lagi pula. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan bab ini dengan memetik beberapa ayat Al-Quran yang menyebut tentang zikir. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala zikrullahi akbar. Artinya, dan sungguhnya mengingati Allah, iaitulah melakukan salat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain. Tengok sini, ulama tafsir kata zikir di sini dengan makna solat, dengan makna solat. Surah Al-Ankabut. Dalam ayat yang lain pula, fazkuruni azkurkum. Kerana itu, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepada kamu. Ini dia panggil cinta berbalas. Kita ingat pada Tuhan, Tuhan pun ingat kita. Maknanya Allah Ta'ala akan beri rezeki, beri rahmat, beri pengampunan kepada kita. Bukan makna Tuhan tu bersifat lupa, kena kita sebut dulu, tidak. Tapi nak ceritanya, kalau kamu nak suruh mu dapat rahmat Allah Ta'ala, kamu nak suruh dapat perhatian, nak suruh dapat rahmat, maka berzikir banyak. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat yang ketiga, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Artinya, dan sebutlah nama Tuhan kamu, Rabb maknanya Tuhan kamu, dalam hatimu. Fi nafsik, sebut dengan hati kita, sebut cara perlahan, dengan merendah diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Jadi ayat ini Allah Ta'ala suruh kita sentiasa sebut, ingat, zikir pada Allah SWT itu di mana? Dalam diri kita, dunal jahri, tanpa menguatkan suara. Artinya nak zikir ni, bila sebut zikir tu tak payah guna tukar giah lah. Hari ni kalau kita nak zikir, duk main tukar giah lalu. Kalau tak lagi tak naik giah 5 tu, tak, orang panggil tak semangat. Selagi tak naik giah 5 tak semangat lah. Itu zikir puak kita giah 5. Allah ajar di sini supaya tidak berzikir dengan suara yang kuat. Sama juga dalam bab selawat yang kita baca dalam bab yang lepas pun, kita selawatlah secara yang kita dengar dengan khusyuk, dengan penuh tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-A'raf ini ayat 205. Ayat yang seterusnya, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kamu akan Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Mau nak jadi manusia yang falah,
manusia yang mendapat keuntungan, manusia yang dapat kemenangan, manusia yang hebat. Apa kita buat? Uzkurullah, banyak zikir. Pagi, petang, siang, malam, kerja kitanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Imam Nawawi bawa kepada kita ayat yang panjang, iaitulah ayat yang Allah pisahkan antara laki-laki dengan perempuan dalam bab ibadat khusus, dalam bab ibadat yang mampu dibuat oleh masing-masing kumpulan. Maka Tuhan kata jangan bergantung seorang itu dengan orang lain. Isteri jangan duk bangga, tak apa aku tak berzikir pun, suami aku tok guru, suami aku ustaz, suami aku pak imam, suami aku orang dakwah, biar wakil dia yang berzikir. Tak. Ini baca ayat ni. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Cuba letak bilangan satu-satu. Kita nak tengok berapa kategori Allah sebut di sini. Berbeza laki-laki dengan perempuan, dia nak suruh buat masing-masing jaga diri. Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, orang laki-laki muslim baik, perempuan yang muslim dia ambil. Lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Dalam bab kita duduk di az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Orang laki-laki yang menyebut banyak zikir, perempuan yang banyak berzikir. Apa dia duduk ni, puak ni? Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Suratul Ahzab ayat 35. Jadi ini ayat Quran ini Tuhan sebut satu-satu. Maksud ianya pahala masing-masing. Tak boleh nak bergantung dengan orang lain. Tak kata tak apa, aku tak solat banyak pun suami solat dah. Tak. Suami untuk dia, awak untuk awak. Kalau suami boleh sedekah banyak sebab dia ada harta, kita perempuan tak ada harta, suri rumah sepenuh masa, ada lagi sedekah yang suami tak boleh buat. Contohnya kita bantu orang, kalau ada majlis-majlis jamuan, majlis apa ni, kenduri, kita yang masak, kita semua masih lagi ruang untuk sedekah tu sangat luas. Jangan duk mikir persempitkan. Naknya ayat ini supaya muslimin dan muslimat bertadabbur bahawa dalam ibadat khas masing-masing bawa diri, masing-masing berlomba-lomba untuk melakukannya. Jangan duk kira tak apa, dia buat dah, ataupun suami duk relax dah. Pasal apa? Tak apa, isteri saya masya-Allah semaya duha tak tinggal, tahajud tak tinggal, dia sendiri duduk kedai kopi, duduk ngak-ngak situ lah. Awak nak pahala, pergi ambil pahala. Ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala perintah pada kita zikran katsira, sebut banyak, jangan duduk malah. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Tengok dalam ayat ini ada tambahan lagi. Tambahan bila? Pagi, bukratan wa asila, petang. Jadi masa pagi petang kena ada. Yang lepas-lepas tadi itu adab. Jadi daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ni para jemaah,
kita boleh buat kesimpulan bahawa zikir itu ada beberapa kategori. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan, dengan lidah, dan ada zikir dengan anggota. Tanda yang pertama, zikir dengan hati itu dia panggil tafakkur. Tafakkur ataupun tadabbur. Kita tengok, kita mikir, ya Allah, aku ni manusia apa aku ni? Allah beri kepada aku nikmat yang banyak, kesehatan, harta, tapi kenapalah aku ni tak pergi masjid, tak sedekah, tidak bantu orang susah, tidak tawaduk. Itu dipanggil kita mikir, tafakkur. Yang kedua, al-qalbu al-lisan, iaitulah zikir dengan lidah. Ini jelas, zikir dengan lidah ni zahir yang kita dah sebut adalah subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la syarika. Itu zikir-zikir dengan lidah yang kita akan belajar nanti. Yang ketiga, dia panggil zikir dengan amalan, bil af'al, iaitulah zikir dengan jawarih, dengan anggota kita. Anggota kita bantu orang, anggota kita salat, anggota kita pergi ziarah orang sakit, anggota kita pergi tempat orang susah, anggota kita pergi salat jenazah. Itu semua dia panggil zikir dengan anggota. Jadi dalam banyak-banyak ayat yang disebut tadi ada banyak perkara. Yang pertama, zikir dengan semua anggota yang kita ada. Yang kedua, zikir, cara berzikir tak payah bertempik melaung macam orang hari ni bila nak zikir munajat lantun sampai pecah, apa ni orang panggil masjid bergema sampai lah, jiran-jiran nak tidur pun tak boleh. Itu melantun, bukan berzikir, nama dia macam tu. Yang ketiga, Allah perintahkan kita zikir pada setiap masa dan waktu. Yang keempat, istimbat yang kita ambil daripada pelajaran ini, iaitulah setiap orang kena berzikir, tak boleh wakil kepada orang lain. Sebab kalau kita wakil pada orang, masing-masing bawa diri, masing-masing mendapat pahala mengikut apa yang mereka lakukan. Kita berpindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tak nak hurai panjang dah cerita zikir ni, sebab banyak kali dah kita hurai tentang kelebihan-kelebihan zikir. Hadis yang pertama dalam bab ini, dalam kitab kita ni tulis 1415, tapi kalau kita nak ambil daripada awal apa ni nombor yang ana guna daripada awal kitab, iaitulah 1408. 1408 tanda situ. Tak tahu dia penterjemah ni dia guna naskah mana, pelik, jadi nombor dia lari sikit. Pasal kita nak selarah nombor ni daripada awal lagi kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya dua kalimah yang ringan di lidah. Lidahnya ringan. Berat kalau kita kata ni? Tak ada berat. Mana beratnya? Ringan. Tetapi berat dalam timbangan. Subhanallah. Ringan atas lidah, berat fil mizan, dalam raca timbangan cukup berat, naik. Dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Tiga kelebihan zikir ni. Habibatan ila Rahman, dua kalimah ini sangat disayangi oleh Tuhan Ar-Rahman. Ikut belakang. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ingat dah? Ingat belakang dah. Ringan kau berat atas lidah. Ringan. Yang beratnya apa? Kelu lidah nak kata. Lidah nak kata hak ni nak tahu kelu tak kelu, berhenti sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan tengok balik daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa kali dah kata subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Cuba ingat balik.
Jawab sendirilah dalam hati. Kenapa kita tak nak ni? Zikir, tawaran yang begini besar, kita buat tak kenal dengan dia. La ilaha illallah. Zikir ni Imam Bukhari letak akhir bab dalam Sahih Bukhari, dia letak zikir ni. Artinya semua benda yang kita buat tu Allah Taala akan letak dan raca timbangan. Di awal kitab dia letak kita innamal a'malu binniat. Mula-mula kerja ni dengan niat baik. Akhir Sahih Bukhari dia letak hadis ni sebab apa? Seolah-olah Imam Bukhari nak kata kepada kita, aku tak tahulah niat baik ke tak baik, yang pentingnya amalan kita ni akan letak di atas mizan, di atas neraca timbangan. Allahu akbar. Jangan tidur malam ni kalau tak boleh kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim boleh 1000 kali. Boleh? Insya-Allah. Payah dia kata subhanallah. Jangan jawab payah, kata dulu insya-Allah. Kita akan kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim 1000 kali sekejap ya. Duk buat juga Allahu akbar, tak ada kerja. Nyuak nyanyi kau malaikat ya, duk nulis dosa kita. Baik kita subhanallah bihamdi subhanallahil azim, cukup tenang. Hadis yang kedua 1409, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan, kata belaka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa dia kelebihan dia? Lebih aku cintai daripada tempat matahari terbit dan tenggelam di sana. Maksudnya boleh kata hak ni lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dia. Matahari naik atas dunia ni lah. Sebab apa lebih baik? Sebab kalau kita kata dengan ikhlas subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, man kana khalisan, siapa dia kata la ilaha illallah khalisan min qalbihi, daripada hati dia, dakhalal jannah, orang ni masuk syurga. Masuk syurga ni ada bayar dengan dunia ni? Lah, dunia ni tak ada harga. Nabi kata kalau ada harga dunia di sisi Allah Taala sebesar sayap apa? Sayap burung Garuda, sayap nyamuk, orang kafir tak dapat minum air. Tengok, tak ada harga, makna tak ada nilai. Nabi kata apa? Boleh kata hak ni Allahu akbar, lebih daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. La ilaha illallah. Dalam risalah yang ana duk bagi pada tuan-tuan tu, tajuk dia zikir 4 kalimah. Zikir ni lah. Salah satu daripadanya kelebihan ni, ada zikir ni saja 4 kalimah ini, ada 12 kelebihan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak, dia buat. Jadi insya-Allah pada dalam bacaan ini ana tak syarah lagi tentang kelebihan apa dia itu, subhanallah makna apa, alhamdulillah makna apa, ana tak sebut lagi kerana kita sudah sebut banyak di dalam pelajaran kita perisai Muslim. Tuan-tuan yang rasa tak puas hati, ustaz tak sebut, tak syarah ni makna apa ni, apa arti dia, boleh tengok dalam kitab perisai Muslim, kerana anda dah hurai di sana tajuk ini insya-Allah. Hadis yang ketiga dalam bab ini, wa anhu lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla 10 riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzam minasy syaitani yaumahu zalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthara minhu wa qala man qala subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan, ikut saya baca sekurang-kurangnya, tak habis mengaji ini kita dah ucap dah kata dah sekali, dah laksanakan sunnah ini. Ikut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terjemahan dia dalam kitab ni. Apa tengok banyak mana? Tulis itu 100 kali. Berapa kali kita baca? 100 kali. Baca ke tak lagi hari ni? Tak lagi, amalan ni jangan tidur, baca. Maka baginya sama dengan membebaskan, merdekakan 10 orang hamba. Nak ambil mana? Kalau harga seorang hamba 10,000, 10 kali 10 berapa? 100. 100,000 sehari. Dan ditulis untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan darinya 100 keburukan, dan baginya perlindungan daripada syaitan selama hari itu sehingga masuk waktu petang. Jadi zikir ini termasuk dalam zikir pagi dengan zikir pada waktu petang. Baca hak ni, Allah lindungi kita daripada gangguan syaitan sampai ke petang. Baca petang sampai ke pagi. Tak payahlah duk pergi cari tangkal azimat lagi, gantung sana gantung sini, buat syirik pada Tuhan belakang. Ini pagar kita ada sebenar, duduk di sini. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala amalan yang lebih baik darinya, melainkan seorang yang mengerjakan membacanya lebih daripadanya. Tengok, tak ada orang boleh cabar kita dari segi pahala kecuali orang tu buat kita baca 100, dia baca 200. Itu yang hebat. Boleh ke baca 200? Boleh. Nabi letak di sini bilangan 100. Maknanya kalau habis 100 break. Lepas tu rasa tak ada kerja lagi, ruang kosong banyak lagi, round 100 lagi. Cantik. Nah, cuma tidak ada bacaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, dia punya maksima paling tinggi 100 kali. Kalau orang mari atas kita, awak baca 1000 kali, 10,000 kali, itu bukan hak Nabi. Itu hak mimpi, hak dia mari jumpa, wallahu alam. Yang pentingnya yang kita nak ini, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tak nak percaya lagi. Dan baginda bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih tadi kita baca dalam ayat hadis yang pertama tadi, subhanallah wa bihamdih, sakat tu saja 100 kali dapat pahala. Kalau subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, lagi tambah lagi. Allahu akbar. Nak jadi jutawan ke tidak kita? Nak. Siapa dia tak nak kak? Orang tak nak jadi jutawan ni orang tak cerdik. Jadi kalau nak jadi orang cerdik, macam mana nak buat? Zikirlah biar cukup kota ni. Takut nak berzikir, buat tak apa. Allahu akbar. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari, nama dia Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu, orang yang pertama yang beri rumah dia jadi tempat duduk Nabi waktu Nabi sampai ke Madinah. Abu Ayyub ni Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang yang hebat. Rumah dia betul-betul duduk depan masjid Nabi sekarang. Jadi Nabi kita mari, Abu Ayyub tak bercakap banyak. Lepas dia bersalam dengan Nabi, orang lain duduk sibuk duduk bersalam dengan Nabi, dia tarik unta Nabi balik rumah dia. Ni orang cerdik. Ambil unta Nabi, pergi letak depan rumah dia. Barang-barang Nabi dia letak rumah dia. Jadi rumah dia 2 tingkat. Dia suruh Nabi kita duduk di rumah dia. Allahu akbar. Dan Abu Ayyub ni mati dia di Konstantin, di Istanbul. Dia nak pergi nak buka Konstantin, tak ada sampai, mati. Apa dia cerita? Abu Ayyub kata apa sana? Siapa dia kata
ikut terus ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanda situ 10 kali. Yang tadi berapa kali? 100 kali kan? Yang mulai riwayat yang pertama tadi 100 kali. Tidak bercanggah ni. Kalau boleh 100, buat 100. Tak sempat 100, buat 10. 10 dapat apa? 10 apa kita dapat? Maka dia diumpamakan seperti telah memerdekakan 4 orang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Allahu Akbar. Jadi kalau 4 ya, kita kalau 10 kali dapat 4 orang. Kalau 100 kali tadi dapat berapa? Dapat 10 orang. Syaitan tak kacau lagi. Ada lagi tambahan-tambahan. Maka yang cantiknya kita teruskan biar dapat 100 kali. Tak dapat 100, 10 jangan lupa. 10 jangan terlupa. Alhamdulillah. Allah beri pada kita peluang yang besar. Nabi kita buka pintu luas. 10, 100. Yang tak adanya tak kata langsung. Itu tak ada. Itu syaitan punya pasal. Dia mari lekakan kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Duk buah, duk habiskan masa dengan perbualan, duk habiskan masa duk baca surat khabar, habiskan masa dengan isap rokok, semua tu tak ada faedah lah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah in ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdih. Rawahu Muslim. Daripada Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu aku beritahukan ucapan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Munakkah tidak ucapan yang Allah suka? Pastilah kita jawab, bala ya Rasulullah. Naklah, siapa tak nak? Mulut jawab nak, zikir tak? Ini masalah juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah ialah subhanallah wa bihamdih. Kita selalu kata apa? Subhanallah wa bihamdih. Katalah pagi, petang, siang dan malam. Kalimah ni sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Rawahu Muslim. Daripada Abu Malik al-Ash'ari, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci adalah setengah daripada iman. Bersuci setengah daripada iman. Apa dia maksud ni? Kita nak solat ni kan, solat ni boleh solat tanpa taharah? Tak boleh. Maka bersuci itu setengah, solat itu setengah. Maknanya amalan solat ni ada suci, ada taharah, ada solat. Itu maksudnya setengah tu. Walhamdulillah. Alhamdulillah tu apa jadi? Memenuhi timbangan raca timbangan kita duduk atas alhamdulillah. Dan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara 7 langit dan bumi. Kalau kita kata subhanallah walhamdulillah, kita telah memenuhi pahala kita tu di antara langit dengan bumi. Allah. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Semua hadis yang kita baca malam ni, alhamdulillah, hadis-hadis yang sahih. Kata bahasa Arab kata wuduh syamsi, secerah matahari di siang hari. Sanadnya muttafaqun alaih, sanadnya riwayat oleh Imam Muslim. Kenapa kita nak cari hak lain lagi? Allah Taala beri kepada kita peluang belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita amalan-amalan yang sahih. Kenapa nak pergi cari hak lain lagi? Janganlah kita duk rasa lekeh. Kecil hak Nabi ajar ni. Hak tok ayah kita ajar tu lebih hebat. Tak payah. Jangan tunjuk kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa Arabi
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, allimni kalaman aqulu. Qal qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qal fahaula'i li rabbi famali. Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Rawahu Muslim. Tengok ni sedap cerita. Sa'ad Abi Waqqas cerita kepada kita, seorang Arab Badui, orang kampung, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ajarkanlah ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya zikir. Saya nak berzikir, ajar kepada saya. Tengok, kata semua. Maka Nabi kita bersabda, ucapkanlah, ikut belaka. Ayat ni mungkin ada setengah tempat dia kita tak kata lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Jadi Nabi kita ajar suruh baca doa ni. Doa tu semuanya puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok makna dia. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada daya upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mulia dan bijaksana. Jadi semua Nabi ajar ni kita puji Allah Ta'ala, kita mengaku kelemahan kita. Orang itu berkata, Pakcik Badui ni macam tak puas hati lah, dia kata, macam mana Rasulullah? Qal, semua itu untuk Tuhan. Semua aku baca ni li Rabbi, untuk Tuhan aku. Mana pula untuk saya? Bijak ni orang ni. Dia kata mana untuk aku? Kalau kita ingat, kita zikir tu kadang-kadang tak minta apa pun, tidak jadi masalah. Sebab bila kita berzikir tak minta, Allah Ta'ala akan beri apa yang terbaik untuk kita. Tapi orang Badui ni nak suruh fokus, kata orang, kepada tajuk aku nak benda. Maka Nabi kita ajar, dia kata mana untuk saya pula? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia, ucaplah Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Sebahagian bacaan ni kita dah baca kat mana? Di antara dua sujud. Alhamdulillah dah jadi bacaan kita. Lagi banyak kita solat, lagi banyak kita baca zikir ini. Jadi wahai Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, berilah rezeki kepadaku. Jadi hadis ini cerita kepada kita tentang kelebihan-kelebihan zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi zikir ni kalau belajar banyak pun tak ada faedah. Jadi anak nak break setakat tu saja. Yang pentingnya muslimin dan muslimat, balik kitab ni jangan simpan dalam beg, balik buka, amalkan, belajar dulu. Hak ingat dah subhanallah bihamdih, tak payah. Cara dianya subhanallah wa bihamdih, break situ, subhanallahil azim. Jadi kalau nak sama terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang di dalam bab zikir-zikir selepas solat. Zikir lepas solat yang kita baca hari ini, ada setengahnya mari daripada Nabi, ada setengahnya mari daripada dengar-dengar orang baca. Pasal itulah kita dalam ibadat tak boleh dengar saja, kita kena ikut dalil yang ada depan kita, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.